Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang Dipertua dan rakan-rakan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada 36 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan mengajukan beberapa pertanyaan, membangkitkan isu-isu, melontarkan cadangan serta pandangan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Atas keizinan Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon untuk membacakan nama tiap-tiap ahli yang berhormat yang telah bertanya, iaitu Ahli Hormat Bacok, Sik, Temeloh, Ketereh, Kapar, Pekalan Cepa, Kuantan, Beluran, Ranau, Gopeng, Libaran, Kuala Kerai, Kuala Kedah, Padang Terap, Lawas, Kinabatangan, Tumpat, Baram, Tanah Merah, Tenom, Kota Marudu, Gua Musang, Tuaran, Tanjung Manis, Betong, Kuala Langat, Batang Lupa, Selangau, Batang Sadung, Lubuk Antu, Mersing, Setiu, Mas Gading, Pasir Salak, Kuala Kerau dan Kudat. Tan Sri Yang Dipertua secara umumnya, pertanyaan-pertanyaan, isu-isu, cadangan-cadangan yang telah dikemukakan kepada kementerian ini sepanjang 3 hari perbahasan adalah berkaitan dengan program-program infrastruktur luar bandar, pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat luar bandar serta isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat orang asli. Terdapat ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkenaan dengan potensi ekonomi desa dan program pembangunan usahawan luar bandar yang selaras dengan keperluan industri setempat. KKDW di mana melalui agensi-agensinya seperti MARA, KEMAS, Felkra, Risda dan lembaga-lembaga kemajuan wilayah, bahagian pembangunan usahawan desa dan bahagian pembangunan ekonomi komuniti KKDW telah mengambil tindakan-tindakan proaktif dalam usaha membangunkan usahawan luar bandar di seluruh negara, terutamanya untuk wilayah Sabah dan Sarawak bagi meningkatkan sosioekonomi masyarakat dengan memberi latihan, khidmat bimbingan, pembangunan usahawan, penyediaan premis perniagaan dan pembiayaan perniagaan dengan memberi fokus kepada pembangunan industri setempat. Tan Sri Yang Dipertua di bawah MARA umpamanya, inisiatif yang memberi fokus kepada program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar telah dilakukan, seperti program latihan keusahawanan di mana program ini dibangunkan bertujuan untuk memperkasakan usahawan, terutama usahawan baru, serta meningkatkan keupayaan usahawan sedia ada. Setakat Ogos yang lalu, seramai 6,723 usahawan telah dilatih oleh MARA dan ini melibatkan perbelanjaan berjumlah lebih daripada 5.11 juta ringgit. Daripada itu, seramai 958 orang usahawan dari Sabah dan Sarawak telah juga turut dilatih, dan antara program latihan yang dilaksanakan adalah latihan pengurusan perniagaan, latihan pendigitalan perniagaan dan latihan pemasaran e-commerce serta program peningkatan personal development and product branding melalui platform pemasaran dan jualan atau business network. Untuk program persijilan usahawan MARA, kita telah menyediakan kemudahan-kemudahan bagi mempertingkatkan standardisasi dan membangunkan keupayaan produk dan pengeluaran produktiviti serta transformasi syarikat dan seterusnya menembusi pasaran yang lebih luas sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Melalui program pendigitalan perniagaan, kita telah juga membantu meningkatkan bilangan usahawan dalam penggunaan teknologi dan aplikasi digital
bagi menjalankan perniagaan yang memperkembangkan pasarannya di peringkat domestik dan antarabangsa, dan setakat Ogos yang lalu seramai 335 usahawan telah mengikuti program ini. Bagi inisiatif pengupayaan komuniti usahawan luar bandar, MARA juga turut menyediakan kemudahan premis perniagaan di mana sebanyak 7,273 lot ruang niaga di seluruh Malaysia telah disediakan, di mana sebanyak 698 ruang niaga juga telah disediakan untuk Sabah dan Sarawak. Begitu juga MARA telah turut menyediakan skim pembiayaan khas, iaitu skim pembiayaan ekonomi desa nano atau SPED nano bagi pembangunan potensi keusahawanan desa. Manakala di bawah program Desa Mall, MARA telah menyediakan program ini untuk menggalakkan usahawan desa bagi mereka memperluaskan pemasaran produk atau khidmat produk secara dalam talian, di mana platform e-dagang ini telah dapat memunculkan seramai 4,516 usahawan di seluruh negara. Sejak program ini berjalan pada tahun 2017 hingga bulan yang lalu, di Sabah dan Sarawak saja seramai 1,081 telah dapat dimunculkan untuk program Desa Mall ini. Bagi KKDW, kami turut melaksanakan program pendigitalan usahawan desa yang bertujuan membantu usahawan-usahawan mendigitalkan perniagaan mereka untuk pemasaran, pengoperasian dan perniagaan yang diusahakan melalui networking di seluruh negara dan dunia, di mana kini terdapat 5,126 usahawan yang telah dimunculkan. Untuk Sabah dan Sarawak saja 230 usahawan dari Sabah dan 360 usahawan daripada Sarawak telah dapat dilatih. Manakala program pengupayaan komuniti luar bandar, kami telah turut melaksanakan program komuniti desa atau PKD di 21 pusat PKD ini, di mana di seluruh negara terdapat 1,250 program yang telah dilaksanakan yang menterlibatkan seramai 22,540 peserta di seluruh negara. Dan KKDW juga berurusi bahagian pembangunan usahawan desa telah dapat melakukan beberapa program yang cukup bermakna pada para peserta di luar bandar, terutamanya program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar, program pembangunan usahawan Start Right atau PSR, program outreach keusahawanan, Rural Business Challenge 2.0, dan banyak lagi program-program yang terkait dengannya telah dilakukan oleh pihak kementerian. Manakala KEMAS telah menjalankan program-program pembangunan usahawan KEMAS yang telah memberi manfaat pada usahawan desa, di mana program-programnya termasuk program perintis keusahawanan, program pengukuhan keusahawanan, program insentif dan pembangunan keusahawanan, program promosi dan pemasaran, kursus kemahiran Quick Win, program wacana ilmu wanita inspirasiku atau WINS, dan beberapa program lain yang cukup bermakna kepada kumpulan sasaran. Di bawah Felkra, sehingga kini terdapat seramai 1,183 orang usahawan. Menteri Sri Gading bangun. Ambil laluan. Terima kasih Yang di-Pertua Tan Sri Yang Pertua. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat berkaitan dengan pinjaman. Pinjaman ini bukan grant. Kerana ada beberapa rakan peniaga Bumi Putera yang meniaga berkaitan dengan elektrik, barang-barang elektrik. Cuba buat pinjaman, bukan grant, tetapi dia ditolak disebabkan oleh kerugian waktu PKP. 2 tahun PKP itu dia rugi yang berganda lah.
Tahun pertama rugi, tahun kedua pun rugi juga. Dia ditolak. Jadi bagaimana cara ataupun nak membantu peniaga-peniaga seumpama ini yang rugi semasa PKP tapi bila nak buat pinjaman, dia bukan minta geran, minta pinjaman pun tak boleh. Jadi macam mana cara untuk dapatkan pinjaman itu yang Amat Berhormat? Silakan. Tan Sri Yang Bertuah, nilai-nilai manusiawi turut disuntik dan dilaksanakan di kalangan pegawai-pegawai di mana rasa keprimanusiaan turut diberikan pertimbangan untuk kita meneliti permohonan-permohonan di atas musibah yang mereka alami itu. Maka beberapa DD atau due diligence dilakukan dan jika ada kes-kes yang berkenaan, Yang Berhormat sendiri boleh menghubungi saya dan memberikan butiran cara terperinci kepada mereka yang memohon itu. Bukan yang saja rakan-rakan saya di hadapan juga. Saya fikir ramai yang begitu yang dihadapi oleh mereka dan mereka boleh menulis tugas pada saya dan saya akan meminta pengurusan MARA untuk meneliti dan mengambil tindakan yang mengikut kemunasabah untuk kami lakukan. Tan Sri Yang Bertuah, di bawah Felkra umpamanya kita telah memfokuskan program-program usahawanan di mana keterlibatan mereka dalam bidang pembuatan, aquaculture, tanaman, ternakan, makanan dan perkhidmatan yang turut melibatkan seramai 1,183 peserta telah dilakukan. Samping itu, melalui rolling plan yang kedua dan ketiga bagi tahun lepas dan tahun ini, peruntukan sebanyak 16.2 juta ringgit telah kami salurkan di mana program-program di bawah pelaksanaan mereka termasuk program kelestarian dan kemampanan industri desa, pelengkapan kampung premis perniagaan, pembangunan hasil baru seperti herba, agropertanian dan juga community engagement dan juga bengkel otomotif. Untuk yang sedemikian, kita menterlibatkan kumpulan-kumpulan yang berbeza dengan agensi yang berbeza bagi melihat dari segi keberkesanan segala bantuan, pinjaman dan sebagainya. Yang penting ialah melahirkan usahawan-usahawan di kawasan perdesaan. Dari segi kesejahteraan masyarakat orang asli, terdapat beberapa ahli yang berhormat yang telah membangkitkan tentang Akta Orang Asli 1954 atau juga dikenali sebagai Akta 134 yang terkait tentang soal pelan penempatan dan penambahan pegawai-pegawai teknikal telah juga turut dibangkitkan di dalam usaha perancangan penempatan pembangunan masyarakat orang asli. Sebagai permulaan, saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pelaksanaan kajian pembangunan kerangka perundangan dan mekanisme bagi pentadbiran perkahwinan dan perceraian adat orang asli di Semenanjung telah mula pada 5 September beberapa hari yang lepas. Manakala isu tanah orang asli turut diambil kira di dalam semakan kajian Akta 134 ini dan kami bersama-sama dengan bahagian draft penasihat undang-undang di Kementerian dan Jakwa sedang memperhalusi secara menyeluruh dan terperinci perkara-perkara yang melibatkan tentang soal perbezaan pandangan bidang-bidang kuasa yang berlaku pertindihan yang melibatkan kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Untuk pelan strategik Jakwa, saya ingin memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pelan strategik ini telah pun dirangka dan dipersiapkan terutamanya bagi mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat orang asli melalui penyediaan infrastruktur yang lengkap di seluruh pengkampungan orang asli dan perkara ini sering dibangkitkan namun kita teruskan usaha-usaha ini dengan sebaik mungkin. Jakwa juga sedang berancang untuk memperluaskan pelaksanaan program pembangunan bersepadu di penempatan orang asli yang berpotensi pada masa akan datang dan kita amat prihatin terhadap untuk nasib masyarakat orang asli masa kini dan
bagi masa hadapan. Saya ingin menyebutkan bahawa tahun lalu sasaran untuk anak-anak orang asli untuk masuk ke universiti adalah seramai 300 orang, tetapi yang telah dapat masuk seramai 350 orang. Ini melepasi matlamat dan sasaran. Manakala untuk tahun berikutnya seramai 400 orang telah disasarkan dan kita akan memantau pengambilan pada kali ini. InsyaAllah kita yakin hampir 500 orang akan kita dapati mendaftar. Ini adalah satu kaedah social assimilation yang kita lakukan melalui penstrukturan semula masyarakat dari segi social mobility atau mobility sosial secara vertikal yang kita lakukan di kalangan masyarakat orang asli, dan kami tidak pernah berkompromi untuk memberikan kualiti pendidikan pada orang-orang asli dengan cara yang paling terbaik dengan melakukan beberapa tindakan. Ya, tempat. Terima kasih Tan Sri. Saya berminat dengan kadar kemasukan yang tinggi di kalangan orang asli, dan saya bertanya, adakah kita mempunyai jumlah berapakah bilangan kanak-kanak ataupun pelajar perempuan yang masuk ke universiti berbanding dengan pelajar lelaki, kerana isu yang dibagi keluarga antarabangsa ialah tentang tingginya peningkatan ataupun tingginya wanita ataupun kanak-kanak perempuan yang berkahwin sehingga tak dapat masuk universiti di kalangan orang asli. Trend yang sama juga berlaku di kalangan orang-orang asli, di mana pelajar-pelajar perempuan lebih ramai peratusannya yang masuk ke universiti. Pada jangkaan kami, lebih daripada 67% yang masuk ke universiti adalah pelajar perempuan. Ini adalah national trend, dan masyarakat orang asli tidak terkecuali di dalam hal ini. Walau bagaimanapun, untuk pelajar lelaki kita mempunyai beberapa program second chance untuk kita melakukannya. Tan Sri yang Bertuah, saya ingin beralih kepada soal perkhidmatan bas Mara Airliner. Tan Sri. Speaker. Tan Sri Speaker. Saya nak merujuk kepada orang asli tadi, tapi dalam perbahasan saya ada menimbulkan sebab kita ni Malaysia menimbulkan kalau akta orang asli hanya untuk Semenanjung, walhal orang asal di Sabah dan Sarawak. Jadi adakah kementerian juga melihat keperluan maslahat orang asal di Sabah dan Sarawak, dan saya telah mencadangkan supaya ada Suruhanjaya untuk orang asal yang merangkumi orang asli dan juga Sabah Sarawak, barulah kita satu Malaysia. Terima kasih yang Betul, cadangan yang berhormat itu sedang diteliti untuk kita pericikan dari segi pembentukan Suruhanjaya. Namun Akta 134 sebagaimana yang saya sebutkan tadi boleh sebenarnya diperluaskan atau dipindah dengan nama-nama tertentu, tetapi asasnya masih atas asas yang sama. Terima kasih Yang Amat Hormat Tuan Perdana Menteri. Dalam perbahasan saya ada saja menyentuh berkaitan dengan sekolah berasrama orang asli, yang mana di Kuala Langat dulu ada sebuah sekolah berasrama untuk orang asli, dan saya berjumpa dengan bekas pelajar-pelajar ni, dan mereka ini daripada orang asli sendiri menyebutkan bahawa sekolah ini sangat bermanfaat kepada masyarakat orang asli sendiri. Dan saya tak nafikan soal pendidikan sekolah K9, K11, tetapi realitinya pada hari ini kehadiran masyarakat atau pelajar orang asli ini terlalu rendah. Apabila sekolahnya berada di kawasan mereka, maka kehadiran secara harian itu sangat rendah dan pencapaian pendidikan juga tidak membanggakan seperti yang kita harapkan. Sebab tu adakah kerajaan juga akan melihat semula soal sekolah berasrama ini untuk menempatkan anak-anak orang asli untuk dibangunkan dan memberikan impak yang sangat baik segi daripada Tuan. Terima kasih. Saya sangat maklum terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah asrama yang berkenaan, bukannya berlaku di tempat yang berhormat saja, tetapi berlaku juga di tempat lain. Absenteeismnya agak tinggi, ya, dan kami mengambil beberapa langkah proaktif lah untuk menggalakkan keberadaan mereka di sekolah dan di asrama utamanya
dengan menterlibatkan ibu bapa mereka dan juga melakukan majlis muafakat ibu bapa yang menyerupai PIBG untuk menggalakkan anak-anak mereka untuk terus berada di asrama dan juga di sekolah, dan perkara ini dilakukan dengan langkah-langkah proaktif yang turut melibatkan pimpinan masyarakat orang asli, dengan izin the opinion leaders among orang asli yang kita lakukan. Tan Sri, saya ingin pindah ke bahagian perkhidmatan bas Maraliner, khususnya di Sarawak. Dari sahabat saya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah sangat-sangat berminat dengan timbalan menteri saya, di mana ahli-ahli yang berhormat daripada Sarawak membangkitkan tentang soal Maraliner, terutamanya untuk melalui Pen Borneo, dan kami sedang melakukan beberapa kajian terperinci dengan memulakan perkhidmatan di terutamanya di Batang, Sadung, Samarahan dan Setubong, dan supaya perkhidmatan Maraliner ini akan memberikan corporate social responsibility, sebab dijangkakan kawasan-kawasan seperti ini Maraliner tidak akan memperoleh keuntungan, tetapi untuk bus express long haul akan dapat cross subsidize kepada stage buses atau bus yang berhenti, dan kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penyiapan awal Pen Borneo di Sarawak, dan kita harap Timbalan Perdana Menteri Fadilah akan dapat juga mempercepatkan penyiapan Pen Borneo di Sabah sebagaimana yang diminta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan insya-Allah pada pertengahan 2025 ianya akan dapat memberikan perkhidmatan Maraliner juga di Sabah dan Sarawak. Untuk perkara lain, iaitu menyentuh mengenai institusi pendidikan di bawah MARA, ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan tentang soal ini, terutamanya cadangan terhadap penubuhan Institut Kemahiran MARA di beberapa kawasan Parlimen. Ingin saya maklumkan bahawa kini terdapat 255 TVET di bawah MARA, di mana 231 daripadanya merupakan pusat giat MARA, 14 ialah IKM atau Institut Kemahiran MARA, dan 10 Kolej Kemahiran Teknikal MARA. Dan ini melibatkan lebih daripada 39,000 pelajar-pelajar. Saya ingin menyebutkan juga bahawa Uni KL adalah universiti yang memberikan tumpuan kepada kursus-kursus lanjutan kepada peserta TVET ini. Dan Kolej Politek MARA dulunya kini telah dinaikkan taraf dan mendapat kelulusan daripada MQA sebagai Universiti Politek Malaysia. Dua universiti di bawah MARA ini adalah universiti TVET yang memberikan peluang atau second chance pada mereka, bukan hanya untuk memperolehi sijil-sijil SKM tahap 1 sampai tahap 5, tetapi mereka diberi peluang untuk memperolehi diploma, ijazah pertama, ijazah sarjana dan doktor falsafah. Artinya kita harus menukar minda daripada dengan izin white collar job kepada blue collar job yang menjanjikan pulangan pendapatan yang lebih tinggi, dan ini digalakkan melalui pewujudan dua universiti yang berkenaan. Mohon laluan Tan Sri Speaker bahagian untuk saya nak ucap terima kasih sebab Uni KL ada di Taman Teknologi Tinggi Kulim bahagian untuk. Cumanya di Kulim tu diberikan penekanan kepada subjek otomotif, sedangkan Taman Teknologi Tinggi Kulim ni kita memberi pemberatan dan perempuan yang lebih kepada industri elektrika dan elektronik, chip semiconductor dan sebagainya. Jadi saya banyak kali mencadangkan supaya dilihat kembali, kaji kembali silibus subjek-subjek yang diajar di situ,
supaya diberi lebih penekanan kepada Bachelor of Science, Master's Degree dalam bidang elektrikal dan elektronik, mekatronik, mechanical dan sebagainya. Ya, itu saja. Terima kasih Baginda Datuk. Terima kasih Tan Sri. Kubang Pasu, sahabat lama saya akan melihat cara positif cadangan itu dan kita akan persesuaikan. 2 hari sudah saya melawat Sintek di Sarawak. Sintek merupakan satu-satunya institut TVET di negara kita yang menjalankan kursus-kursus bukan hanya mengikut kaedah TVET konvensional tetapi pergi lebih jauh daripada itu, termasuk dari segi renewable energy, hydrogen, solar dan AI serta beberapa perkara yang berteknologi tinggi. Dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat supaya bukan saja di Kulim tetapi di tempat-tempat lain kita sesuaikan dengan permintaan, bukan apa yang kita fikir sesuai tetapi yang sesuai dengan permintaan pekerjaan. Ahli-ahli yang berhormat daripada Sarawak juga membangkitkan tentang soal status MRSM di beberapa kawasan. Begitu juga ahli-ahli yang berhormat di Semenanjung membangkitkan perkara itu. Yakinlah bahawa kita akan melihat tentang pembinaannya supaya disesuaikan dengan the cost of running it. Artinya selain pada DE, soal OE juga diperbangkitkan supaya terdapat keselarasan dari segi belanjawan. Yang Mak Berhormat, terima kasih Yang Mak Berhormat. Saya antara yang membangkitkan pasal MRSM. Yang Berhormat, saya merayulah supaya MRSM Tanah Merah ni sepatutnya dibina sama waktu MRSM Bagan Datuh dibina. Tapi malangnya Bagan Datuh saya rasa mungkin dah siap ataupun hampir siap, tetapi Tanah Merah belum dapat disiapkan lagi. Jadi saya mohonlah merayu kepada Yang Amat Berhormat agar MRSM Tanah Merah ni saya nak tahulah bila boleh siap. Ya. Saya harap ia menjadi realiti, dan kalau siap Yang Amat Berhormat, mungkin Tanah Merah boleh jadi milik Barisan Nasional. Terima kasih. Tan Sri mengusik soalan yang sama Yang Berhormat Baginda Datuk berkaitan dengan status pembinaan MRSM SID yang saya juga bangkitkan hari itu. Isunya ialah ketika berlaku kelewatan pembinaan, maka kos pembinaan itu telah pun meningkat beberapa peratus. Itu antara punca yang dikatakan. Padahal kerajaan telah membelanjakan, saya diberi paham lebih 10 juta untuk pengambilan tanah. Namun MRSMC ini yang ditunggu-tunggu sejak sekian lama tidak dapat lagi dibina hari ini. Jadi mohonlah sangat-sangat pihak kementerian mengambil perhatian. Tadi kalau Tanah Merah pun juga SID pun sangat-sangatlah kawasan-kawasan pedalaman ni. Tapi kalau SID kata UMNO nak balik pergi SID mungkin tidaklah kot. Dia akan tambah kuatlah. Terima kasih. Yang Berhormat Baginda Datuk, Lumut sama juga mengenai isu MRSM. Parlimen Lumut memang telah disediakan tapak untuk MRSM, tapi telah diambil oleh Baginda Datuk. Mohon dikonsiderkan pembinaan MRSM di Parlimen Lumut, Yang Berhormat, sebagai gantilah. Tapi Yang Berhormat, Tanah Merah ni tanah dah beli RMK ke-9. Lepas satu menteri-menteri daripada sempurna bertukar, banyak menteri bertukar kepada saya haraplah di waktu zaman Yang Berhormat ni lah ia akan menjadi realiti. Jadi saya nak tahu bila boleh siap. Menoktahkan Menoktahkan. Ya, kita nak noktahkan Yang Berhormat. Lumut tanah dah tak payah beli dah, memang dah ada. Sebelah pangkalan TADM. Tanah free lah kira. Pihak TADM menuntut benda tu. Tak ada sekolah asrama di Parlimen Lumut. Saya mengucapkan terima kasih di atas keperhatian ahli-ahli Yang Berhormat di sebelah sana, yang amat prihatin. Sebagaimana yang disebut oleh Tanah Merah, insyaAllah jika rakan-rakan di sana cepat balik ke sini, mudahlah kita segerakan. Secara peribadi dan rasmi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada BRA yang meluluskan dan melaksanakan program MRSM Bagan Datuk. Artinya bukan saya yang luluskan, BRA yang luluskan. Jadi terima kasih. Secara rasmi dah berjalan pun. MRSM Ulul Albab yang menumpukan bukan sahaja soal akademik, terutama dalam IGCSE, tetapi juga mereka adalah merupakan hufaz
hafal 30 juzuk dan mereka akan insya-Allah jadi ahli profesional. Ini yang kita lakukan. Bagi Tanah Merah, dulu peruntukannya 100 juta. Kini kos sebenarnya ialah meningkat kepada 126.86 juta. SID dulu kosnya 99.4 juta. Kini kosnya menjadi 121.04 juta. Ketereh 120 juta, dulu sekarang 136.7 juta. Untuk lumut, tanah itu tetap tanah MRSM dan insya-Allah berdoalah agar jika lumut balik cepat kepada BN, kita akan segerakan pembinaan lumut insya-Allah. Okay. Saya juga ingin menyentuh tentang beberapa perkara di mana daripada MRSM yang ada di negara kita, 55 MRSM. Timbalan Perdana Menteri. Lawas Baik, terima kasih Tan Sri Yang Tua dan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri mengenai MRSM ni, kalau permintaan di Semenanjung dipertimbangkan, jadi rakyat Lawas sangat mengharapkan supaya MRSM yang diluluskan di Lawas 3 tahun dulu dan tapak tanah pun sudah disediakan oleh kerajaan negeri, malah grant tanah sudah diserahkan kepada pihak yang berkenaan. Minta supaya dapat dipertimbangkan dan diluluskan. Sambung Imam Muhammad. Sikit ya. InsyaAllah. Sama juga Imam Muhammad. Di Kinabatangan pun begitu. Jadi di Semenanjung ni macam banyak, Sabah dan Sarawak sikit. Tolonglah kasih prioriti Sabah Sarawak termasuk di Kinabatangan. Alhamdulillah, oleh kerana GPS dan GRS sambungan kita tambah UMNO makin kuat di Sabah, dan kita akan awalkan dan perbanyakkan insya-Allah. Untuk Lawas yang berhormat, Lawas peruntukan asal ialah 130 juta tetapi kos sekarang ni 151.67 juta. Jadi 4 MRSM ini, Lawas, Sik, Tanah Merah dan Ketereh, ya. Kita akan berbunding dengan pihak MOF, terutamanya Muhammad Perdana Menteri, agar keempat-empat MRSM dan tidak melupakan sahabat saya daripada Lumut, untuk kita juga pertimbangkan agar MRSM Lumut dapat diwujudkan, ya. Dalam soal-soal yang lain, terutama rumah PPRT, ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan perkara ini, dan saya ingin memaklumkan terutamanya terkait dalam rumah-rumah PRT yang terlibat dengan NADMA tadi, ya. Jadi kita melakukan kolaborasi di antara KKDW dengan pihak NADMA untuk membaiki pulih dan juga membina rumah-rumah PPRT yang baru, dan kita sebutkan bahawa untuk tahun ini saja sebanyak 191 unit rumah baru telah dibina, rumah PPRT, dan 480 unit baik pulih telah kita lakukan, dan ini melibatkan 24 kawasan parlimen keseluruhannya. Dan insya-Allah walaupun tidak diminta, Kinabatangan telah mengukuhkan permohonan. Saya akan memberikan pertimbangan bergantung kepada peruntukan yang sedia ada yang memang tidak berapa ada. Begitu juga rumah-rumah PPRT yang lain, kita dari masa ke masa kita akan memberikan keperhatian. Untuk Kesedar, kita juga telah melakukan beberapa tindakan, terutamanya untuk rumah generasi kedua sebagaimana yang dibangkitkan, dan tentunya ianya bukan hanya melibatkan generasi kedua, pihak Kesedar telah juga memperkirakan tentang generasi ketiga sekarang ini di kawasan Kesedar, dan kita akan lakukan langkah-langkah proaktif. Untuk program pembangunan infrastruktur luar bandar, kewakilan.
isu rumah perumahan PPRT, saya mendapat maklumat daripada beberapa pengusaha pemaju yang mengatakan bahawa sistem yang diperkenalkan sekarang ini dia akan memperlahankan atau memperlambatkan sikit proses pembinaan, iaitu sistem payung yang diperkenalkan. Cuma saya ingin dapat pengesahan apakah benar kerajaan telah mengubah sistem daripada sistem lama yang direct kepada kontraktor bagi menyediakan rumah PPRT, atau melalui kaedah sistem payung di mana satu pemaju dilantik dan dia melaksanakan projek tersebut, sebab isunya ialah kelewatan dalam proses pembinaan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Kami mengetahui itu perkara dulu, sewaktu sebelum saya berada di kementerian itu. Kini kami pergi direct kepada kontraktor yang dulu dikenali sebagai kelas F, sekarang ini G1, dan kami adakan cabutan undi untuk kontraktor G1 di kawasan itu untuk mereka laksanakan terus. Tidak ada sistem payung lagi. Ya, dan kita juga libatkan kepada Giat Mara untuk membantu dan juga Koperasi Felkra untuk membantu supaya dipercepatkan. Ya. Untuk jalan luar bandar ini, saya ingin memaklumkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri menyebutkan tentang GALB Jalan Luar Bandar dalam KSP, Kajian Suara Penggal, dan kami berikan keutamaan dengan memperluaskan pembinaannya daripada sasarannya pada 700 km keseluruhannya, di mana pencapaian setakat ini telah melebihi kepada kira-kira 840 km. Artinya dengan peruntukan yang sedia ada, kami telah dapat mencakupi jumlah kejauhan yang melebihi. Dan untuk itu, bagi Sabah dan Sarawak umpamanya, peruntukan-peruntukan di bawah 50 juta kami serahkan pada kerajaan negeri untuk melaksanakannya. Dan kami telah merubuhkan jawatankuasa tertinggi bersama, di mana saya dan Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan untuk mempercepat program-program jalan itu. Begitu juga saya akan menyentuh mengenai perkara-perkara Kalau pilah bangun ya. yang ada kaitan. Terima kasih. Izin mencelah. Yang Berhormat daripada Baginda Datuk, saya ingin sedikit pencerahan lah, kerana ia tidak ada diberikan penerangan sebentar tadi, apa ia yang melibatkan kemas. Soalan saya ialah berkaitan dengan modul penghayatan pendidikan Islam di tabika-tabika kemas ini, dan saya lihat ianya mendapat sambutan yang cukup baik daripada ibu bapa dan penjaga, dan saya mohon pencerahan Yang Berhormat tentang status pemberkasaan modul ini. Terima kasih. Untuk tadika, tabika dan juga taska kemas, terdapat kira-kira 10,800 kelas-kelas seperti ini, dan terdapat 540 tadika, dan kita lakukan synchronization dari segi program, dan kita tekankan pelajaran kepada suntikan pada soal akidah, soal pembelajaran Al-Quran, soal ibadah, ya, dan kita selaraskan di seluruh negara. Dan sebelum itu kita lakukan training for trainers dengan kerjasama UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga dengan Yayasan Pahang, serta pedagoginya dilakukan oleh UPSI, dan penyelarasan juga turut mengambil kira Yayasan Pintar, iaitu yayasan yang menaungi seluruh mak tahfiz di seluruh negara, dan kita telah mula lakukan sistem pedagogi dan juga modul-modulnya dengan kerjasama agensi-agensi yang telah saya sebutkan tadi. Yang Berhormat Menteri. Ya, Kuantan. Okay, terima kasih. Saya menunggu jawapan untuk Kuantan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan terdapat rakyat kita dia nak masuk air ke rumah, dan juga dia kena tanggung kos daripada man
kos tersebut. Cadangan saya pada tempoh hari adalah memohon peruntukan untuk perkara-perkara tersebut. Terima kasih. Ada permintaan ke arah itu daripada main kepada kawasan kampung dan perumahan, dan ini telah kita masukkan dalam rolling plan yang akan kita laksanakan. Silakan Muhammad. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri. Saya nak bertanya berkenaan dengan jalan daripada Kampung Paloh ke Tanjung Manis. Sebenarnya jalan ni tak ada dalam senarai asal RMK 12. Jadi mungkin dalam kajian sebuah penggal dibuat kajian semula, adakah ada jalan daripada Kampung Paloh ke Tanjung Manis? Terima kasih. Belum ada, tapi atas permintaan Yang Berhormat saya akan senaraikanlah ya untuk bajet yang akan datang ni 2024. Okay, terima kasih. Untuk rakan-rakan yang di Sarawak, saya ingin memaklumkan bahawa penyelenggaraan jalan bekas balak, saya bekas jalan balak sebanyak 9 projek bagi menaikkan taraf jalan bekas balak ini telah kita lakukan dan melibatkan kira-kira 331 juta ringgit. Dan baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 84 juta ringgit bagi menaikkan taraf jalan-jalan balak di kawasan-kawasan pendalaman Sarawak ini. Khususnya kita akan mulakan bagi anak-anak untuk pulang ke kampung sebelum perayaan Christmas tahun ini, dan insya-Allah kita akan lakukan dengan yang terbaik. Tapi masalah musim terkujuh akan sedikit melewatkan kesiapan jalan-jalan berkenaan. Walau bagaimanapun kita terima kasih kepada kerajaan negeri, khususnya pihak JKR dan juga Yang Berhormat Premier Sarawak yang telah membantu untuk melaksanakan program-program di luar daripada kepompong minda yang sedia ada.